Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak masak pajri nanas. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat pajri nanas. Versi saya. Mula-mula kita masukkan minyak dulu. Minyak apa pun boleh. Saya guna minyak kristal, minyak jagung. Banyak sikit lah minyak lah sebab kita nak tumis rempah. Minyak banyak tak saya agak minyak dalam satu cawan kot, ataupun 3/4 cawan. Minyak banyak ni barulah tumisan kita, rempah kita jadi merah yang cantik. Baru dia pecah minyak cantik. Kita tunggu minyak panas lah. Kita nak tumis bahan-bahan ni. Bawang merah, bawang besar yang dimayang halus, kemudian bawang putih yang diketuk-ketuk, kemudian halia, lepas tu lada hitam, lepas tu halia, lepas tu ni bawang putih lah. Semua cincang-cincang je halus mayang. Tu lada hitam, bunga cengkeh, biji pelaga, bunga lawang, kulit kayu manis dan udang kering. Udang kering ni ikutlah, kalau siapa yang tak boleh makan tak perlulah bubur. Tapi kalau versi Kedah ataupun saya buat, mesti saya akan masukkan. Tapi tak masuk pun tak apa, sedap juga. Okay. Jadi rempah 4 sekawan tu kena ada tau. Biji pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis. Lepas tu yang bawang besar setengah biji, bawang merah 5 biji, dimayang-mayang semua, cincang-cincang ke. Kemudian halia tu pun dimayang-mayang ataupun hiring nipis-nipis tu. Lepas tu bawang putih diketuk. Kemudian apa lagi? Habis dah kan? Yang ni semua kita nak tumis lah. Dia lebih kurang pajri ni dia sebenarnya sama je macam kita buat gulai tau, buat kari, sama je. Tengok macam. Okey, kita masukkan benda-benda dia lah. Kita masukkan bawang merah, bawang besar di dalam mayang. Kemudian kita masukkan bawang putih, kita masukkan halia kan. Kita masukkan yang 4 sekawan tu. Bunga lawang, biji pelaga, kulit kayu manis, bunga cengkeh. Kita masukkan. Dia lada hitam sekali. Kita masukkan sekali besar. Kalau lada hitam biji pun boleh. Lepas tu kita masukkan udang. Masuk tu pun wangi. Macam tu. Bawang putih, bawang merah, bawang besar tu kena banyak lah, sebab kalau kita masak apa-apa pun, terutama kalau menumis, kalau kita guna bawang yang banyak, memang akan menyedapkan lagi masakan kita. Sebab bawang tu dia akan, bukan sahaja dia menyedapkan, bawang tu lah yang akan memekatkan masakan kita. Saya kalau masak apa-apa memang saya utamakan bawang. Bawang rumah saya ni sebulan saya ingat guna dalam 2 kilo ataupun 3 kilo bawang sebulan. Sebab saya masak apa-apa pun bawang merah saya mesti guna banyak. Sebab bawang merah tu dia kira
mustahak lah, penting lah untuk semua masakan Melayu. Mesti semua bawang merah tu confirm. Bawang merah kalau guna banyak memang sedap. Kita nak tunggu bagi dia garing. Garing nanti baru kita masukkan rempah. Saat ni saya dah postkan gambar bahan-bahan yang diperlukan untuk buat pajri. Jadi bahan-bahan tu semua dah ada dalam gambar tu. Cuba tengoklah dalam gambar tu apa bahan dia. Ini wangi lah semua ni. Tu kita masukkan rempah lah. Bawang nak tunggu garing pun tak apa, tak mau tunggu garing pun tak apa. Ni rempah ni saya campur tau. Setengah rempah daging, setengah rempah ikan. Saya campur, saya lebih kurang dua setengah sudu rempah ikan, 2,5 sudu rempah daging. Kemudian kita bancuh, kita bubuh air sikit, tu kita bancuh kental macam ni. Lepas tu kita tumis masukkan dalam. Dia lebih kurang sama je macam kita nak buat gulai. Kita nak buat gulai ikan kan. Tapi cuma lainnya tu ialah gulai ikan kita tak tumis 4 sekawan tau. Kalau gulai daging baru kita tumis 4 sekawan. Tapi bila kita nak buat pajri, kita guna rempah ikan dengan rempah daging, campur sama banyak. Lepas tu kita guna 4 sekawan. Kalau kita buat gulai ikan, kita boleh guna rempah daging dengan rempah ikan campur kan, tapi kita tak guna rempah. Kita tak guna dengan 4 sekawan tu, rempah 4 sekawan tu. 4 sekawan tu diguna hanya untuk kari daging saja. Bergurih ni sebab ada udang. Jadi kita kacau lah sebab rempah dia ni kena masak cantik. Bagi dia pecah minyak rempah tu, baru pajri kita sedap. Udang kering pun dia ada juga fashion. Setengah udang kering tu bila kita tumis dia tak bergih pun kan, tapi hanya saya baru beli ni, bila tumis macam ni kan dia akan jadi bergih pun tak apa, sebab rempah tu tetap boleh rasa. Kita kena rajin kacau bila kita tumis rempah tau, sebab kita tak mau rempah tu hanyut. Jadi bila kita dah guna 4 sekawan dalam tumisan kari kita tak perlulah masukkan daun kari. Kalau kita tak mau, kita tak ada 4 sekawan ke, ataupun kita tak mau guna 4 sekawan ke, kita boleh ganti daun kari. Tapi saya kalau buat pajri saya mesti guna 4 sekawan. Sebab 4 sekawan tu sedap. Rempah tak boleh biar lama lah, tak boleh hanyut lah. Rempah cantik lah, merah pun ni kan. Kalau keluar buih merah tu bermakna dia dah masak cantik lah tu. Tu kita masukkan ayak lah.
masuk air sikit sudahlah sebab sebab kuah sikit cukup. Sebab lagi kita nak masukkan santan lagi, kemudian kita masukkan nenah pun, nenah tu akan keluarkan air dia lagi. Kalau lah ni kalau kita makan pajri dekat restoran kan mahal no, sekeping tu. Lepas tu kita biarlah bagi kuah tu mendidih lama. Buka api perlahan. Norehan cantiknya periuk. Semua orang kata periuk ni cantik no. Tak puas lagi, nanti saya nak pergi beli lagi periuk. Saya dah buang periuk-periuk lama dah. Periuk-periuk lama semua saya dah buang dah. Sebab saya nak beli periuk hak baru pula. Periuk ni saya periuk yang saya buang tu saya ingat saya dah guna lama dah. Saya ingat adanya saya guna 10 ton, ada saya guna 8 ton, ada saya guna 6 ton. Saya pilih-pilih saya buang. Saya nak beli periuk kecil-kecil ni. Sebab kalau periuk besar, dia kira nak masak banyak. Dia kena guna periuk kecil. Kalau guna periuk kecil, dia masak sikit lah. Sebab periuk tu kecil. Saya ni pula tak boleh masak sikit sebab macam mana pun saya kata nak masak sikit ya. Sekali dia jadi banyak. Dia didik kan. Lagi bubur santan cantik ah. Hai puan, mana beli periuk mahal tak? Saya beli periuk ni dekat Shopee. Dekat Shopee dia ada jual. Saya ingat dekat Shopee tak ingat harga berapa, sama ada harga 200 lebih pun. Brand dia Chef Logi. Chef Logi brand dia. Dekat Shopee ada, dekat Lazada pun ada. Kita masukkan garam, gula putih, gula merah dan sedikit Ajinomoto. Dalam masakan saya tak masukkan bahan-bahan ni last tau. Saya suka masukkan awal sebab yang pentingnya bila kita masukkan garam gula dengan serbuk perasa ni, kita masukkan awal supaya dia boleh sebati dalam kuah tu. Tu jadi sedap tu. Kalau masuk last dekat masak, macam mana tu nak sebati kan, sebab sat sangat. Jadi kita masukkan awal-awal, biar dia hancur, biar dia sebati, biar dia mesra dalam kuah tu. Baru kita masukkan bahan utama kita. Kan? Tu dia dah mendidih dah. Okey, kita masukkan nenas ya. Nenas. Tak perlu buat kuah banyak sebab lagi kita nak masukkan santan lagi. Kemudian nenas ni pun dia akan keluarkan air dia lagi. Kan? Jadi nenas tu ikut pulak tengah dia tak payah buang. Ikut saiz. Kalau buah tu besar sangat kita bahagilah dua. Kalau suka comel-comel, potong 4. Kalau kata buah dia kecil tu tak payah potong lah.
Tengok tu saya buat pajri. Masak apa-apa pun, kalau masakan Melayu, yang pentingnya tu bawang merah tolong bubur banyak. Bawang merah bubur banyak memang akan menyedapkan masakan. Jadi ni kita kena masak sampailah nenah tu lembut. Nenah ni nak lembut dia ambil masa sikit sebab puluh hak tengah ada tau. Jangan duk buang puluh tengah tu pula. Puluk tengah tu tak boleh buang. Nenah ni saya potong tebal-tebal sebab saya nak masak lama, bagi dia mesra, bagi dia sebati. Sayang nenah, kuah-kuah, rempah apa semua, manis-manis apa semua tu, saya nak dia sebati. Jadi kalau kata saya belah iris buah nenah nipis-nipis, jadi dia sat lah masak. Bila sat masak tu, dia tak ada lah sebati, ngam dengan benda-benda kuah dia tu kan. Sebab tu saya potong tebal-tebal. Kalau kita masak di rumah pun kita kena potong tebal-tebal lah juga, tebal-tebal macam tu. Kan? Tu. Betul pun macam ni. Ni mula-mula nampak dia tebal ni, sekejap bila dia masak dia lembut. Dia lembut, dia semakin menipis lah. Kalau kita potong nipis sangat, sekejap bila dia masak, kita nak makan pun kita kena angkat. Pasal dia tak boleh letak betul-betul. Pasal dia lembek. Ni sekejap bila dia masak pun dia tetap dalam keadaan bentuknya cantik. Sebab tu saya potong tebal. Kita masak lama dulu. Sampai lembut semua tu. Ni bagi dia setengah masak sikit. Lepas tu saya nak masukkan santan setengah. Santan saya guna santan kotak no. Saya guna 200 ml santan kotak kecil. Lepas tu sekejap bila kita masukkan, bila nak masuk ni, saya akan masukkan setengah dulu. Kan nanti dah bila dekat nak masak apa semua tu, dah kira dah masak dekat bentuk api lah, saya akan masukkan setengah lagi. Bila masukkan santan setengah lagi tu, kita masukkan sekali dengan kerisik. Kita siap. Kalau buat pajri ni, pasangan dia yang paling cantik sekali ialah kita makan nasi dengan ikan masin. Ikan masin dengan sambal ulam sedap. Ni saya masukkan santan lah. Masuk santan setengah je. Santan tak boleh masuk semua sekali sebab ni kita nak masak lama tau. Bila kita masak lama, bila kita masukkan santan semua sekali,
santan tu akan cair. Lagi bila padu kita dah siap, santan kuah jadi cair. Sebab tu saya simpan sikit setengah. Kemudian bila dekat nak tutup api, baru kita masukkan. Jadi kuah dia pekat cantik. Senang je nak buat pastry. Nanti boleh buat pastry sendiri. Tak payah beli nanas je. Beli nanas biji boleh makan puas. Puas hati makan. Kita masak sendiri kita boleh rasa sedap sebab kita boleh buat apa yang kita suka, kita boleh buat apa yang kita suka. Kita nak tunggu bagi dia bagi santan, bagi nanas tu lembut je. Lepas tu kita masukkan santan, lepas tu kita masukkan kerisi. Lepas tu kuah akan jadi pekat cantik. Itu dah siap lah. Saya nak abang petua kan. Kalau kita masak apa-apa, kalau kata benda tu dah masak ke atau sedang masak ke, kita elokkan daripada ambil tudung tau. Sebab bila kita tudung, kita sebenarnya kita membuatkan macam makanan tu akan cepat rosak atau cepat basi. Sebab apa? Sebab bila kita tudung, wak dia akan jatuh masuk balik dalam ni. Jadi bila masuk balik dalam ni, jadi benda tu, wak tu kan dia dah keluar dah. Lepas tu bila dia masuk balik, dia akan cepat basi. Satu, kita jangan tudung dah satu. Dan yang kedua, kalau kita masak apa-apa, kita elokkan daripada tudung periuk masa dia duduk tengah masak ataupun dia baru lepas masak. Sebab bila kita tudung, kita membuatkan ayak dia ni, jadi lebih banyak. Jadi bila kata ayak dia lebih banyak ataupun bila kita tudung, dia akan menyebabkan dia punya rasa tu tak akan sama seperti kita tak tudung, kita tak guna tudung. Sebab saya duk perhatilah, kalau kata saya masak apa-apa kan, kalau kata tudung, dia jamin tak sedap lah. Tapi kalau kata selama duk masak sampai dia masak tetap tudung dia, memang dia akan sedap. Sebab ayak wak tu masuk balik tau tak? Jadi dia memungkinkan kuantiti ayak tu akan bertambah. Dan ayak wak tu pun, saya ingat ayak wak tu pun dia akan membuatkan makanan kita cepat basi. Masak lambat sikit sebab nanas kan dia ada buluk kan, buluk dia tu keras. Kena beli periuk tinggi sikit. Sebab kalau periuk tinggi, dia taklah merecik penuh dapur-dapur ni dah. Macam kita guna belanga kan, kuali kan.
Kalau kita masak apa kan dia merecik, redup dapat sebab kuali tu rendah. Jadi ikut keadaan lah, sebab setengah-setengah masakan kan dia perlu guna kuali, dia perlu guna periuk. Tapi saya ingat kalau semua masakan kita dah biasa masak dalam kuali, saya ingat tak apa pun. Sebab masak dalam kuali dia rasa lain tau. Masak dalam periuk dia rasa lain. Bagi saya lah, masak dalam kuali dia lebih sedap daripada masak dalam periuk. Jadi satu, kalau guna periuk besi kan, kalau apa-apa aku masak dalam periuk besi tu dia umpama kawah adalah. Kawahnya orang nak buat gulai-gulai dulu tu orang guna kuali besi. Masak dalam kuali besi, masak gulai ke masak apa semua guna kuali besi, memang masakan akan jadi sedap. Akan jadi sedap sangat-sangat. Tak lembut. Ni tak cukup lembut ni. Kita tunggu sikit lagi. Sedapnya. Sedap, manis. Lenas pula sedap. Cuma tak cukup masin. Ni tambah garam halus lah. Satu lagi, kalau kata nak masukkan Ajinomoto boleh, nak masuk cube ayam pun boleh, cube ikan bilis pun boleh, cube daging pun boleh, semua boleh. Tapi sebaik-baiknya guna cube ayam ataupun guna Ajinomoto. Kan, pula sedap. Ataupun guna apa-apa saja sebut perasa yang anda guna. Sebut perasa kan ada banyak jenis. Bubuk lah. Tak perlu tunggu, tak perlu biarkan menas tu masak sangat-sangat tau. Sebab bila kita tutup api, kuah dia masih panas, periuk pun masih panas, satu pun dia dah cukup untuk melajukan menas tadi. Okey, ni kita dah dekat tutup api, so kita masukkan santan, kita habiskan santan. Okey, kita kacau, tengok kuah cantik kan. Buka elok lah tu. Buka elok lah tu, lagi tunggu bagi dia didih sikit lagi. Dan ni kita tak nampak lah merah gulai tu, tapi lagi bila dia sejuk lagi, baru minyak ni atas, baru kita nampak bajri warna merah menyala cantik. Bagi dia didih sikit lagi. Lepas tu yang last sekali kita masukkan apa? Masukkan apa last sekali. Last sekali kita nak masukkan apa? Cuba teka. Sebelum tutup api, kita akan masukkan satu bahan. Apa dia yang last sekali? Siapa tahu? Yang last sekali tu kita akan masukkan apa? Last sekali kita akan masukkan kerisik. Ayam asam Jawa pun tak payah masukkan sebab nenas dah cukup masam dah. Ni saya guna kerisik nah, 35 ml, satu bungkus kecil.
Dah siap dah Fajri. Fajri kalau tengok dalam ni color kuning sikit lah kan. Tapi tak apa, nanti lagi bila dia kuah sejuk dia akan jadi merah lah sebab minyak ni atas. Kalau siapa yang suka rasa pedas tu, masa bancuh pempah tu, dia boleh masukkan serbuk cili. Tapi kalau tak suka pedas, tak payah buat serbuk cili sebab dalam rempah kari pun dia dah dimasukkan cili. Dia dah dimasukkan serbuk cili dalam rempah kari tu. Sebab tu rempah kari tu bila kita buat kari, kita tak masukkan serbuk cili pun kita dah rasa kari tu pedas kan. Okey. Bila kita dah masukkan kerisik tu, bermakna kita dah nak tutup api lah. Pastikan kerisik tu hancur je. Okey. Okey. Tutup api. Tak payah tunggu darah tu lembut betul tau, sebab masa kita tutup api dah, tapi dia masih panas lagi. Periuk pun panas, asam pun panas, kuah dia pun panas. Itu pun dah cukup dah untuk melayukan sedikit lagi nanas. Okey. Dah siap dah cara untuk membuat Fajri nanas. Jadi siapa-siapa yang suka Fajri nanas, dia boleh lah buat. Dah tahu dah nak buat macam mana kan. Dia boleh lah buat. InsyaAllah sedap. Jangan susah hati, memang sedap. Ikut je resipi ni. Yang penting bawang merah kena banyak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.